Hello guys, apa khabar? Selamat datang ke channel Anime Watcher. So, untuk makluman korang, hari ini 6 Ogos 2022, episod ke-7 musim ketiga Agent Ali baru saja disiarkan di Disney Plus Hotstar. So, untuk episod 7, dia berjudul Jerat. So, sebelum kita discuss mengenai episod kali ini, aku akan highlight sikit apa yang berlaku dalam episod kali ini. So, di permulaan episod kali ni, kita dapat tengok Ejen Ali, Icha dan Kim, diorang berjumpa dengan Ejen Rizwan di lokasi Dato' Hisham present teknologi dia. So, time tu Ali macam terkejut lah tengok Ejen Rizwan tu masih hidup lagi. Time tu, security kat situ dah terbaring dah. So, bila Ali dengan geng-geng dia tengok security kat situ dah terbaring, so Ali and the gang assume yang semua tu kerja Ejen Rizwan. Tapi sebelum tu, Ali pun dia macam terkejut tengok Ejen Rizwan masih hidup lagi. Sebab dalam episod terakhir musim sebelum ni, musim kedua, Ali assume yang Ejen Rizwan dah mati dekat pulau tu. Tapi sebenarnya dia hidup lagi. Ini first time diorang berjumpa selepas insiden hari tu. So bila Ali tengok security dekat situ dah terbaring, Ali terus assume yang Ejen Rizwan lah yang buat semua tu. Sebenarnya bukan. Sebab masa mula-mula Ejen Rizwan sampai dekat tempat tu, security kat situ dah terbaring dah. Tak tahu siapa yang buat. Mungkin ejen Singko lah kot yang buat benda ni. Tu berlakulah pergaduhan antara Ali, Icha, Kim dengan Rizwan. Tak lama lepas tu, ejen mentor pun sampai. Bila ejen mentor sampai, Ali dengan lain-lain tu berundur lah. So berlakulah pergaduhan antara ejen mentor dengan tim Rizwan. So, masa ni part paling best kita dapat tengok di mana dua ejen Invizo lawan sesama sendiri, iaitu ejen Rizwan dengan ejen Karya. So, untuk pengetahuan korang, ejen Karya pun Invizo, ejen Rizwan pun Invizo. So, pertarungan antara dua Invizo ni memang menarik lah. So, kalau korang perasan, pergerakan Rizwan sekarang ni dah ala-ala Uno. Dia macam keluar WhatsApp sikit, pasal dia dia macam teleport. Sebenarnya dia bukan teleport, dia bergerak dengan kelajuan yang tinggi. So nampak dia macam teleport. So masa diorang berlawan tu, tak lama lepas tu Rektor Azurium yang Dato' Hisham present tu pun telah diaktifkan. Tak tahu siapa yang aktifkan Rektor tu. So Rektor Azurium tu terbang secara liar dan telah merosakkan cyber science Cyberraya tu. Ali dengan kawan-kawan dia pun cubalah untuk hentikan Rektor tu. Ramailah yang cedera dalam insiden ni. So di akhir episod kali ni, kita dapat tengok Ali dan kawan-kawan dia berjaya hentikan Rektor Azurium yang terbang dalam Cyber Science Cyberraya tu. Dan kita dapat tengok memang betul lah Kim yang jadi pengkhianat dalam mata selama ni. Dia lah yang bagi intel pada Singko. Sebab apa? Hujung episod kali ni kita dapat tengok scene Singko bercakap dengan ejen Kim. Kim berikan sesuatu kepada Singko untuk dimasukkan ke dalam sistem. So betul lah teori yang aku buat video hari tu mengatakan Kim ialah pengkhianat. Okay, so dekat ending episod ni juga kita dapat tengok Profesor yang bantu Rizwan tu telah diculik oleh tim Singko. Dan tempat persembunyian Rizwan pun dibakar. So mari kita discuss sikit mengenai episod ke-7 musim ketiga bahagian pertama ni. Ya, macam korang tahu, Ejen Ali dah umumkan bahawa untuk musim ketiga ni akan ada dua bahagian. Bahagian pertama hari ni ialah episod yang terakhir, dan bahagian kedua akan disambung pada Disember tahun ini. Okay, jom kita discuss sikit. Untuk episod kali ni memang gila lah, memang gila. So ada beberapa perkara yang boleh dibincangkan. Pertama, untuk apa Ejen Rizwan pergi ke Cyber Science Cyberraya tu? Takkanlah dia nak dapatkan Rektor Azurium tu. Faham tak? Dia dengan siapa nama yang lagi seorang tu, perempuan tu, lupalah nama dia. So buat apa dia bukan main berlari atau bumbung pergi ke Cyber Science Cyberraya tu, jadi insiden ni. Faham tak? Tak tahu apa motif dia pergi ke tempat tu. Yang kedua, macam mana Singko dapat tahu tempat persembunyian tim Rizwan tu sampai dia hantar kuncu-kuncu dia untuk tangkap Profesor tu dan bakar rumah Ejen Rizwan tu. Ketiga, dan yang paling penting, apa motif Kim jadi pengkhianat, kan? Ya, kita dapat tahu yang macam teori sebelum ni mengatakan yang Singko tu senior kepada Kim dululah yang ditinggalkan tu, macam yang cerita dekat si Iman tu. Tapi untuk memilih haluan untuk menjadi seorang pengkhianat tu, mesti ada sebab. Dia takkan saja-saja, Kim takkan saja-saja, oh dia ex senior aku kena follow dia, so aku kena mengkhianati mata. No, mesti ada reason di sebalik pengkhianatan ni.
Sebab bila kita tengok perbualan antara Singko dengan Kim tadi pun, muka Kim dia tak nampak dia rela buat benda tu. Muka Kim tu macam terpaksa. Macam ya, dia macam ada vibe-vibe Agent Rizwan dulu. Time-time kita nampak dia macam pengkhianat kononnya. Ya, muka Kim lebih kurang macam tu. Dia macam buat sesuatu tu macam terpaksa. Adakah Kim juga double agent? Adakah Kim ni dia buat seolah-olah dia ni pengkhianat, sebenarnya dia adalah spy juga macam Rizwan? Ya, tak mustahil. Okay. So, yang keempat, siapa yang hidupkan reaktor tu? Ya, kita boleh je cakap, oh mungkin Singko letak microchip dalam reaktor tu, so menyebabkan reaktor tu dihidupkan sendiri. Ya, itu satu kemungkinan yang besar. Tapi still tak ditunjukkan dalam episod ni siapa yang hidupkan reaktor tu sehingga menyebabkan kemusnahan ni. Oh ya, tapi dalam episod ni juga kita dapat tengok Datuk Hisham dia macam terkejut dengan insiden ni. Dan dia terkejut tu tak nampak fake, nampak macam dia betul-betul terkejut. Tapi apa yang lebih menggusarkan aku adalah pengawal peribadi Datuk Hisham yang dua orang tu. Dia sangat fishy, sangat mencurigakan. Bila Datuk Hisham tanya, siapa yang hidupkan semua tu? So pengawal dia cakap, oh kita ada orang tengah menyiasat. Bila Datuk Hisham tanya, siapa yang menyiasat? Lepas tu pengawal lagi seorang cakap, oh cepat-cepat kita kena keluarkan Datuk daripada sini. Nampak tak? Macam dia orang sembunyikan sesuatu. Adakah mereka bersekongkol dengan Singko? Ya, tak mustahil. Tak mustahil. Even PA Datuk Hisham tu pun boleh jadi pengkhianat. Dalam cerita ni siapa-siapa je boleh jadi pengkhianat. Dia tu pun senyap-senyap tu, bukan boleh kira tu. So setakat ni dulu review untuk episod kali ni. Kalau korang ada pendapat lain, silalah drop komen korang kat bawah. Nanti aku akan bacakan yang mana aku rasa paling logik, yang paling diterima akal. Aku akan pin komen korang dekat bawah. Okay guys, Assalamualaikum.